Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat? Bagus, Alhamdulillah. Kalau sihat, cikgu tahu kamu rasa letih. Cikgu nak kamu renggang-renggangkan badan ke kiri, ke kanan, bagi segar sikit sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dah bersedia? Kalau dah bersedia, cikgu akan sambung pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, pada hari ini cikgu akan mengajar subjek pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Cikgu nak kamu semua lihat video ni terlebih dahulu dan gambarkan hari ini kita akan belajar apa. Baik. Selamat menonton. Macam mana video tadi? Semua dah lihat? Kamu rasa hari ini kita akan belajar berkenaan apa? Okey, siapa tahu jawapan? Okey. Pandai. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan haiwan. Tapi kita akan lebih khusus lagi, kita akan lihat cara pembiakan bagi setiap haiwan. Di mana hari ini kita akan belajar berkenaan dengan haiwan dan yang lebih khusus kepada cara pembiakan haiwan, iaitu beranak dan bertelur. Sebelum tu, cikgu akan terangkan skop topik pembelajaran pada hari ini, di mana cikgu akan terangkan definisi pembiakan terlebih dahulu sebagai permulaan, dan yang kedua cikgu akan
bagi tahu binatang ataupun haiwan yang beranak, dan seterusnya binatang atau haiwan yang bertelur. Di mana dua ni ialah cara pembiakan haiwan. Seterusnya, cikgu akan pergi kepada definisi pembiakan terlebih dahulu. Pembiakan merupakan satu perbuatan yang akan menyebabkan sesuatu perkara itu membiak. Okay. Tambah pula, terdapat dua kategori cara pembiakan, iaitu beranak dan bertelur. Okay. Untuk pengetahuan kamu semua, haiwan yang beranak adalah haiwan yang bunting dalam tempoh tertentu sebelum melahirkan anaknya. Dan manakala haiwan yang bertelur biasanya menjaga ataupun mengeram telur sehingga menetas. Seterusnya, cikgu akan masuk terus kepada contoh haiwan yang beranak, di mana cara pembiakan dia adalah beranak. Okey, baik. Haiwan yang pertama ialah kucing. Kucing merupakan salah satu haiwan yang beranak. Cikgu yakin kamu semua dekat rumah ada bela kucing. Jadi perkara ini bukan satu perkara yang baru untuk kamu. Dan kamu juga ada bela kucing dan nampak anak kucing yang kecil, dan kamu tahu proses bahawa kucing merupakan salah satu haiwan yang beranak. Yang kedua adalah gajah. Okey, ulang sama cikgu. Gajah. Pandai. Gajah juga merupakan salah satu haiwan yang beranak. Seterusnya ialah lembu. Lembu merupakan salah satu haiwan yang di bawah kategori haiwan yang beranak. Di mana lembu dia akan beranak pada satu tempoh yang tertentu. Oleh itu, cikgu nak minta kamu semua ulang balik perkataan ni, iaitu lembu. Okay, ulang sekali. Pandai, bagus. Seterusnya ialah kelawar. Kelawar ni juga merupakan haiwan yang beranak. Kalau kamu nak tahu, kelawar ni kita sering jumpa dia dekat dalam gua-gua kerana dia lebih gemar ataupun lebih suka duduk dekat tempat-tempat yang sejuk. Seterusnya, ikan paus. Walaupun ikan paus ni dikategorikan sebagai ikan, tapi dia masih berada di bawah haiwan yang beranak, di mana pembiakannya adalah merupakan salah satu haiwan yang beranak. Manakala ikan yang lain merupakan kategori haiwan yang bertelur. Ikan paus merupakan salah satu ikan yang merupakan haiwan yang beranak. Yang terakhir sekali bagi kategori haiwan yang beranak yang cikgu akan bagi tahu pada hari ini ialah monyet. Monyet merupakan salah satu haiwan yang bawa di kategori haiwan yang beranak. Di mana kalau kamu nak tahu, monyet ni dia berdarah panas sama seperti manusia. Okay, kita masuk yang kedua ialah contoh haiwan yang bertelur. Di mana cara pembiakan dia ialah bertelur. Haiwan yang pertama yang di bawah kategori haiwan yang bertelur ialah ayam. Cikgu yakin kamu semua pernah lihat gambar di bawah tersebut. Gambar di bawah ni merupakan gambar telur ayam, di mana kita semua makan telur ayam. Jadinya, ayam merupakan salah satu haiwan yang bertelur. Seterusnya ialah burung.
Burung juga merupakan salah satu haiwan yang bertelur. Tetapi, burung akan bertelur di tempat-tempat yang tinggi di mana di atas pokok dan di dalam sarang yang telah mereka buat. Di mana telur burung lebih kecil berbanding telur ayam dan mempunyai pelbagai jenis warna. Haiwan yang ketiga ialah ikan. Di mana kebiasaannya ikan di bawah kategori haiwan yang bertelur. Sebelum ni kita lihat ikan paus di bawah kategori haiwan yang beranak. Kerana ikan paus merupakan salah satu haiwan yang beranak. Tetapi kebiasaannya ikan di bawah kategori haiwan yang bertelur. Berikut merupakan contoh telur ikan di mana saiznya yang kecil dan berwarna oranye. Seterusnya ialah ular. Ular, bentuk saiz ular agak leper dan panjang, lonjong. Dan ular juga merupakan haiwan yang berdarah sejuk. Dan ular juga bertelur di atas permukaan tanah. Seterusnya ialah katak. Saiz telur katak berbeza dengan telur haiwan yang lain. Di mana telur katak agak berlendir dan berbeza dengan telur-telur yang lain yang mempunyai kulit di luar. Dan katak juga bertelur di dalam air. Haiwan yang terakhir yang cikgu akan tunjuk di bawah kategori haiwan yang bertelur ialah penyu. Penyu merupakan salah satu haiwan yang bertelur dan mempunyai saiz telur yang lebih kurang seperti telur ayam. Tetapi perbezaan antara dua haiwan ni ialah penyu akan bertelur di dalam pasir dan di tepi pantai. Berbeza dengan haiwan-haiwan yang lain. Tetapi penyu juga bertelur pada musim-musim yang tertentu sahaja. Kesimpulannya, terdapat dua jenis kategori pembiakan bagi haiwan iaitu haiwan yang beranak dan haiwan yang bertelur. Di mana setiap kategori bagi haiwan-haiwan tersebut mempunyai ciri-ciri mereka tersendiri. Oleh itu, cikgu nak ingatkan kita sebagai manusia perlulah sentiasa menjaga alam sekitar bagi memastikan habitat mereka tidak pupus begitu sahaja. Okey, demikian sahaja daripada cikgu. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar video ini. Dan cikgu doa kamu semua terus berjaya dan terus berusaha. Sekian, terima kasih.